Okey, masih lagi kita di bawah topik 4 matematik pengguna iaitu percukaian. Okay, yang mana sehingga semalam kita belajar bagaimana nak mengira cukai pendapatan. Okay, perlukan kepada latihan untuk lebih faham topik ini. Macam saya jugalah sambil mengajar, saya cuba memahami bagaimana untuk mengira cukai pendapatan. Alhamdulillah, setelah beberapa kali mengajar kelas awak dan juga kelas 5 beta, saya dah boleh faham bagaimana untuk mengira cukai pendapatan. Okay, sama ada nak buat taksiran cukai bersama atau taksiran cukai berasingan. Untuk hari ini pula kita akan pergi kepada 4 jenis cukai yang lain. Okey, 4 jenis cukai yang lain. Kita ada belajar 5 jenis cukai dalam topik ini. So yang pertama itu adalah cukai pendapatan. Yang kedua kita akan belajar pada hari ini adalah cukai jalan. Bagaimanakah mengira cukai jalan? Realitinya kita pergi ke JPJ, kita pergi ke pejabat pos, kita just bayar. Kita just bayar apa yang diminta. Mudah je kalau ikut realitinya. Okey, tapi ini untuk pendedahan. Ini untuk pendedahan. Okey, so cukai jalan yang dikenakan adalah berdasarkan kapasiti enjin kenderaan yang digunakan oleh pemiliknya. Yang sisi-sisi apa semua tu, itu adalah kapasiti enjin kenderaan. Pada kebiasaannya, cukai jalan akan lebih tinggi bagi kenderaan yang lebih tinggi kapasiti enjinnya. Macam contoh motor. Okey, ada banyak sisi. Okey. Okey, contoh. Ini adalah cukai jalan bagi motor. Okey, siapa yang pernah tengok, alhamdulillah. Siapa yang tak pernah tengok lesen kenderaan motor, inilah rupanya. Okey. So awak boleh tengok di situ. Okey, sebelum tu kalau awak perasan, saya tidak buat perubahan kat sini. Okey. Kalau awak perasan, okey, jap nak menulis. Okey, ni yang RM2 ni. Lesen motor murah sahaja. Lesen motor. Cukai jalan motor adalah murah sahaja. Ini RM2 ni untuk sisi 115. 115. Okey. Manakala yang berikutnya tu RM30. Mahal sedikit. Okey, mahal sedikit kerana apa? Sisi dia adalah lebih tinggi iaitu 183. Okey. Pembayaran cukai jalan ni berbeza mengikut tempat. Semenanjung lain harga dia, Sabah Sarawak lain harga dia, Langkawi macam tu. Lain. Okey, lain. Jadi kalau soalan ini diajukan kepada awak dalam peperiksaan, dia akan bagi jadual. So kita tak perlu ingat pun, insya-Allah. Insya-Allah dia bagi jadual. Diharapkan macam tu. Kalau tak bagi jadual, jenuh juga nak menghafalkan. Okey, harapan saya diberi jadual seperti mana jadual untuk kira cukai pendapatan. Okey, ini adalah contoh lesen kenderaan motosikal. Okey, ini pula yang pada kereta. Okey, lesen kereta, cukai jalan kereta ni adalah RM730. Sebab apa? Sisi dia adalah 2350. Okey, tengok dia tulis pula kat sini Semenanjung. Okey, Semenanjung. Macam yang motor tadi tu ada Semenanjung. Tak ada. Okey, tak apa. Tak ada. Okey, yang ini ada Semenanjung. Manakala yang ini pula adalah cukai jalan dia RM90 sahaja kerana apa? Sisi dia adalah 1597. So semakin besar sisi satu-satu kenderaan tersebut, semakin tinggi bayaran cukai jalannya. Okey. Contoh soalan yang inilah dia bagi dah ni kadar asas. Okey, jadual di bawah menunjukkan kadar cukai jalan motosikal di Sabah dan Sarawak. Encik Chong memiliki sebuah motosikal kegunaan persendirian di Sarawak dengan kapasiti enjin 260
cc. Hitung cukai jalan untuk motosikalnya. So kita dapati 260 cc berada pada jadual ini. Okey, jadi dia hanya perlu bayar RM30 sahaja. Mudah, okey, insya-Allah. Contoh yang ketujuh, jadual di bawah menunjukkan kadar cukai jalan kereta persendirian di Semenanjung Malaysia. Alan memiliki 2 buah kereta kegunaan persendirian di Melaka dengan kapasiti enjin masing-masing ialah 859 cc dan 1997 cc. Hitung cukai jalan untuk kedua-dua keretanya. So kita tengok kepada jadual bagaimana nak kira. Okay, kita tengok yang pertama, kereta yang pertama adalah 859 cc. So dia berada dalam jadual ini. Okey, so kena bayar RM20 sahaja untuk kereta yang pertama. Okey, kereta yang kedua adalah 1997, dia berada di bawah sekali. Yang inilah. Okey, kita tengok. Kadar asas dia adalah RM280 bagi kenderaan yang mempunyai cc kategori ini. Okey, kemudian ada tambahan lagi di sebelah kanan, iaitu kena tambah 50 sen bagi setiap cc yang melebihi 1800 cc. Okey, so ni kadar asas dia 280, kena tambahlah. So 280 kadar asas dia tambah dengan dikata situ 50 sen bagi setiap cc melebihi 1800. So yang dia punya kenderaan adalah 1997. Jadi 1997 tolak dengan 1800 cc akan dapat 197. Jadi 197 ni yang lebih akan didarabkan dengan 50 sen. Okey, akan darabkan dengan 50 sen. Dapatlah jawapan dia iaitu 197 darab 50 sen. Oh, minta maaf, saya punya kira salah. 97 darab 50 sen. So, RM98.50. So, RM98.50 ini akan ditambahkan dengan kadar asas dia. Ni RM98.50. So, tambah dengan 280. So, untuk kenderaan yang kedua ni, dia perlu bayar cukai jalan sebanyak RM378.50. Mudah sahaja kiraan dia. Yang penting tahu bagaimana nak baca jadual. Okey, itu secara detail. Okey, berkenaan dengan penerangan saya tadi. Okey, selesai cukai jalan. Kita pergi kepada yang ketiga, cukai pintu. Okey, sekiranya awak masih ingat, cukai pintu ni dikenakan kepada rumah kediaman, kepada kedai-kedai, sebarang bangunan lah. Sebarang bangunan yang berada di dalam satu kawasan. Macam contoh, cukai pintu kita berada di daerah Shah Alam. Jadi cukai pintu ni akan dikutip oleh Majlis Bandaraya Shah Alam. Okey. Tapi sekiranya awak menyewa rumah contoh atau menyewa kedai, awak tidak dikenakan cukai pintu sebab penama yang kena bayar, bukannya penyewa. Okey, cuma kena nak tahu macam mana kadar cukai pintu ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan berdasarkan lokasi dan jenis hartanah. Okey, berdasarkan lokasi dia berbeza lokasi, berbeza harga. Okey, jenis hartanah, iaitu rumah lain harga dia, kadar cukai dia. Kedai lain cukai dia. Okey, jumlah cukai yang perlu dibayar setiap tahun bergantung kepada kadar cukai yang dikenakan atas nilai tahunan. Ada formula dia. Okey, iaitu jumlah cukai pintu yang perlu dibayar adalah bergantung kepada kadar cukai pintu darab nilai tahunan. Kebiasaannya macam saya sendiri, pengalaman sendiri, MBSA akan hantar notis ke rumah saya memaklumkan berapa saya kena bayar setahun. So kita boleh buat bayaran sama ada setahun ataupun 6 bulan, 2 kali bayarlah setahun.
Okey, mudah saja kalau realitinya macam tu. Kita tak perlu kira pun kalau ikutkannya. Tapi ini untuk kita dapatkan pengetahuan. Okey, cukai pintu. Okey, nilai tahunan atau taksiran tahunan merupakan anggaran kasar sewa tahunan yang munasabah dan dijangka akan diperoleh dalam setahun daripada pegangan tertentu jika disewakan. Maksudnya, nilai tahunan ni bergantung kepada sewa. Contoh, kita ada rumah. Okey, kita ada rumah dan rumah itu kita sewakan pada orang lain. Contoh sewa yang kita kenakan adalah RM2,000. Jadi dikira setahun lah, 2,000 darab 12 bulan akan dapat 24,000. Itu yang dikatakan sebagai nilai tahunan. Itu yang dikatakan sebagai nilai tahunan. Tetapi harga sewa tu bukan betul yang kepada tuan rumah tu kita yang tentukan, tetapi pihak majlis ada menentukan kadarnya sendiri. Okey, jadi rumah tu boleh disewakan sehingga harga yang dikena. Contoh. Okey, ni untuk majlis Bandaraya Shah Alam. Okey, saya terima notis macam ni lah. Okey, jadi awak tengok tu nilai taksiran di situ. Nilai tahunan adalah 4920. Itu nilai tahunan. Kalau contohlah. Contoh, kita bahagikan kepada 12 bulan. 4920 bahagi dengan 12 bulan. So sebulan sewanya 410 sahaja. Ini contoh. Okey, contoh. Okey, jadi nilai tahunan 4,920, kadar yang dikenakan, kadar cukai yang dikenakan oleh MBSA adalah 4%. Jadi cukai tahunan dia adalah RM196.80. Okey, ini pada tahun 2010. So nilai ini adalah pada tahun 2010. Sekarang dah 2021 meningkat. Okey, dah meningkat. Jadi boleh buat bayaran sama ada 6 bulan sekali ataupun lamsam 196.80 sen ini. Boleh buat terus. Okey, macam contoh dalam ni dimaklumkan Januari Jun 2011. Okey, RM98.40. Kenapa sedikit? Sebabnya harga sebenarnya adalah RM196.80. Jadi sini tempoh adalah Januari Jun. Seperti mana saya sebutkan tadi, cukai taksiran ini kita boleh bayar sama ada terus 100% iaitu RM196.80 atau kita bayar 2 kali iaitu 6 bulan sekali kita bayar. Jadi jika 6 bulan sekali RM196.80 ini bahagi 2. Jadi akan dapatlah RM98.40. Okey, awak boleh buat mana-mana satulah. Sama ada nak bayar terus penuh ataupun boleh buat bayaran separuh tahun pertama dahulu. Mana-mana satu, tak ada masalah. Okey, jadi mana dapat 196.80 ni? Iaitu kadar cukai yang dikenakan 4% itu darab dengan nilai tahunan. Nilai tahunan yang dikenakan kat situ 4920. Jadi daripada situlah yang dapat 196.80 sen. Okey, boleh ya? Tapi realitinya awak akan terima notis daripada majlis bandaraya, majlis daerah. Jadi awak bayar je lah. Okey, jadi pengetahuan ini penting juga. Okey, pengetahuan ini penting juga. Cikgu. Ya, saya. Apa akibat kalau kita tak bayar? Rumah awak boleh disita. Itu akibat tak bayar cukai pintu. Mungkin untuk tahun ni tak mampu, tak dapat bayar. Okey, tahun depan tak bayar lagi. Mungkin dia adalah satu tempoh tertentu tu dia akan hantar notis dulu. Okey, notis kita tak bayar tu sehingga satu tahap tu kita masih lagi berdegil, rumah kita boleh disita. Bila boleh disita tu kita tak boleh duduk situ dah lah. Kena cari rumah lain lah. Sehingga bayaran-bayaran semua tu kita lunaskan. Boleh ya? Okey. Yang seterusnya ini contoh, contoh pula, contoh 8. Macam saya buat kiraan tadi lah ni. Okey, contoh ni Mariani memiliki sebuah rumah kediaman di Subanjaya. Dia menerima bil cukai pintu daripada Majlis Perbandaran Subanjaya.
Diberi bahawa nilai tahunan ialah 6580 dan kadar cukai pintu ialah 5%. Pastikan sebab dalam soalan kadang-kadang dia bagi bukan nilai tahunan. Okey, dia bagi separuh pun boleh juga. Okey, so hati-hati. Pastikan nilai yang diberi adalah setahun, bukan separuh tahun. Kalau separuh tahun kena darab 2 dululah sebelum boleh didarabkan dengan 5%. Jadi kita 5% darab dengan nilai taksiran tahunan iaitu 6580. So kita akan dapat 5%. Okey, darab dengan 6580. Okey, kita kena bayar, sorry, Puan Mariani kena bayar RM329. Itu untuk tahunan. Tapi soalan ini dia kata setiap setengah tahun. Setiap setengah tahun. So, Puan Mariani ni boleh bayar setahun sekali ataupun dalam 6 bulan bayar separuh, 6 bulan berikutnya separuh lagi. Jadi untuk soalan ni dia dikehendaki bayar separuh dululah. Iaitu 164 RM untuk setengah tahun pertama ya, RM164.50. Ini nilai yang perlu dibayar untuk setengah tahun. Okey, selesai untuk cukai pintu. Itu cara mengiranya lah. Okey, untuk lebih awak faham. Okey, kemudian cukai tanah. Ingat, cukai tanah ni diuruskan oleh pejabat tanah dan galian negeri masing-masing. Okey, kadar cukai tanah ni ditetapkan oleh kerajaan negeri berdasarkan lokasi, saiz dan jenis tanah. Okey, jenis tanah ni bermaksud tanah tu ada yang status dia tanah pertanian. Ada status dia tanah perindustrian. Dia macam tanah untuk buat bangunan, tanah untuk bertani. Lain-lain semua tu cukai je berbeza-beza. Okey. Jumlah cukai yang perlu dibayar setiap tahun ni bergantung kepada kadar cukai tanah setiap unit keluasan atau jumlah keluasan tanah yang dimiliki. Okey. Itu cara nak kira. Lebih kurang cara nak kira cukai pintu jugalah. Iaitu ikut luas. Kadar cukai tanah negeri darab dengan jumlah keluasan tanah. Okey. Contoh yang saya bagi kat situ tu kita tengok contoh beberapa. Dia nak pergi tak ni? Sekejap. Wait. Saya kena tukar kepada highlighter. Highlighter pula. Sekejap. Dia tak nak pula highlighter saya ni. Okey, tak apa. Okey, awak boleh tengok kat situ setiap negeri berbeza-beza dia punya bayarannya. Okey. Okey, ni contoh bil. Okey, contoh notis yang dihantar ke rumah. Okey, contoh ni adalah pejabat tanah untuk daerah Kelang. Okey, jadi keluasan tanahnya adalah 153 meter persegi. Jadi cukai tahunan yang perlu dibayar adalah RM50 sahaja. Murah. Okey, murah. Tengok luas bersamana lah. Okey. Okey. Contoh 9, Cik Hamid memiliki sebuah rumah berkeluasan 130 meter persegi. Diberi bahawa kadar cukai tanah yang dikenakan ialah 43 sen bagi setiap meter persegi. Hitung jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Encik Hamid setiap tahun. Jadi darab saja. 43 sen darab dengan 130. So dia kena bayar kepada pejabat tanah dan galian di daerah Kelang RM55.90 sahaja setahun. Okey, Okey, yang terakhir bagi cukai untuk awak belajar adalah bagaimana mengira cukai jualan dan perkhidmatan ataupun lebih kita kenalinya SST. Okay, SST, Sales and Service Tax. Mudah.
Okey, kadar cukai jualan untuk barangan adalah berbeza iaitu 5%, 10% atau kadar-kadar lain bergantung pada barangan yang ditetapkan. Manakala kadar cukai perkhidmatan, cukai perkhidmatan 6% sahaja. Okey, cukai jualan ni berbeza-beza mengikut jenis barang. Okey, mengikut jenis barang, tetapi kadar perkhidmatan adalah 6%. Kat mana sebenarnya apa beza cukai jualan dengan perkhidmatan? Perkhidmatan ni contoh awak pergi makan dekat kedai, akan dikenakan cukai perkhidmatan sebab ada perkhidmatan di situ diberikan. Cukai jualan tu macam contoh awak import barang, awak eksport barang, situ kadar cukai jualan. Okey, okey, contoh ni adalah mana ni? Gerbang Alaf ni, McDonald's. Awak beli makanan di McDonald's. So awak nampak di situ 6% service tax. Ni. Okey, 6% service tax ni. Kalau beli McDonald's dikira sebagai cukai, ada cukai perkhidmatan. 6% service tax. Contoh awak beli makanan RM8.95, RM8.90, so jumlahnya RM17.90. Jadi total kena bayar bukan RM17.90, awak kena tambah dengan 6%. Jadi 6% darab dengan RM17.90. Ini baru dia punya tax. Okey, dia punya tax. Kemudian tax ni ditambah dengan RM17.90. Jadi totalnya adalah RM18.97. Okey, ya saya. Kalau tak bayar cukai perkhidmatan apa jadi? Biasa kalau awak pergi makan tu memang kena bayar je lah. Kan? Contoh Bukan. awak pergi, Macam kalau kedai-kedai macam yang jenis tak apa sih. Okey, sebab kedai-kedai ni dia ada tanggungjawab. Dia kena bayar semua ni. Nanti bila awak dah bayar pada mereka, so nanti mereka sendiri akan buat bayaran kepada Jabatan Kastam. Jabatan Kastam yang akan datang buat audit semua. So kalau katakan mereka larilah daripada bayar cukai, sorry. Yang ini itu lain, sorry, itu lain, itu bayaran cukai tu yang lain. Yang ini ni kita, sebab kita terima perkhidmatan. Contoh tadi kita beli McD, kita dapat perkhidmatan. Perkhidmatan apa? Macam-macam nak buat burger tu, kena buat. Takkan pula awak kena pergi dapur, awak yang sediakan bahan semua sendiri. Itu adalah perkhidmatan McD. Okay, itu sebab kita kena bayar. Okay, sama juga untuk Telekom Malaysia. Okay, bil internet Unify tu. Okay, pun ada juga charge perkhidmatan dia 6%. Kenapa dikenakan cukai perkhidmatan 6%? Sebab awak, macam mana awak nak dapatkan perkhidmatan Unify tu? Diorang sendiri kena bagi perkhidmatan pada awak. Bagaimana? Diorang kena gali lubang, buat piping untuk fiber optik bagai semua. Lepas tu datang rumah, pasang tu, pasang ni. Macam-macam lah diorang kena buat. Itu sebenarnya perkhidmatan. Okey, dia dah buat perkhidmatan. Cuma servis dia okey tak okey tu nasib lah. Okey, nasib lah pula. Okey, itu. Cikgu. Ya, saya. Kalau kedai nasi lemak yang jual kat khemah tu kena bayar servis tax juga? Itu tak ada. Dia biasanya ada servis tax ni kebiasaannya yang ada kedai tetap. Yang ada kedai tetap. Kalau kedai macam nasi lemak tepi jalan tu, diorang tu pun kadang-kadang tak bayar, tak dikenakan bayaran tapak apa semua. Jadi diorang tu tak ada. So tu sebab kalau kita beli nasi lemak contoh RM1.50, tak ada lah pula kena RM1.75. Contoh. Jadi tetap dapat RM1.50 macam tu. Okey, kedai-kedai tepi jalan tu tak tertakluk kecuali mereka dikenakan bayar tapak apa semua tu. Dan kadar cukai perkhidmatan ni seperti mana saya maklumkan sebelum ni, dia boleh kenakan kepada kita pelanggan apabila mereka ada margin tertentu. Okey, nanti kejap lagi saya tunjukkan balik. Ini yang awal dulu. Kejap lagi saya tunjuk yang lain. Kita kira dulu. Kenapa macam mana
mereka boleh kenakan 6% tu pada kita. Okey. Contoh 10 ni, Sofia menyewa sebuah bilik di Hotel Selesa dengan harga RM240 semalam. Sofia menginap di hotel itu untuk 2 malam. Diberi bahawa hotel itu mengenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Dia pun ada cukai perkhidmatan. Kenapa? Yelah dia nak kena basuh basuh cadar, kemas bilik. Itu perkhidmatan yang dia bagi sesebuah hotel. Jadi hitung cukai perkhidmatan. Dia nak cukai perkhidmatan je ni. Okey, yang perlu dia bayar oleh Sofia. Dia bukan nak kena bayar semua. Ini untuk yang ini dia nak cukai perkhidmatan sahaja. Berapa kena bayar? Jadi 6% darab dengan 2 malam, darab dengan RM240 semalam. Jadi cukai perkhidmatan sahaja, cukai sahaja je RM28.80. Okey. Ini latihan kenduri untuk awak buat nantilah. Okey, sebagai latihan awak. Okey, dah selesai. Okey, tadi ada pertanyaan tadi kan, kenapa cukai perkhidmatan tu kan? Okey, sekejap je saya buka yang lain. Saya punya bahan yang lain. Sekejap je. Yang pertama dulu tu. Pengenalan percukaian. Ni. Okey, sekejap saya tunjuk. Okey. Saya share dulu dengan awak. Okey, yang ini ya. Cukai jualan dan perkhidmatan. Okey. Jadi cukai jualan dan perkhidmatan ni mula dikuatkuasakan pada 1 September 2018 terdiri daripada 2 jenis iaitu cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Cukai jualan merupakan cukai yang dikenakan sekali sahaja atas pelbagai barangan bercukai pada peringkat pengeluaran atau penginputan. Cukai perkhidmatan ialah cukai yang dikenakan. Tadi tanya berkenaan dengan cukai perkhidmatan tu kan. Ialah cukai yang dikenakan terhadap pengguna yang menggunakan perkhidmatan bercukai tertentu seperti perkhidmatan hotel, insurans dan takaful, penyediaan makanan dan minuman, telekomunikasi, kad kredit dan sebagainya. Okey, pengeluar atau pengimport dengan nilai jualan barangan bercukai melebihi RM500,000 setahun perlu didaftarkan. Okey, ini untuk cukai jualan. So kalau pengimport atau pengeluar ni dia punya jumlah jualan barang, nilai jualan barangan bercukai dia melebihi RM500,000, dia kenalah cukai. Okey, perlu didaftarkan. Manakala cukai perkhidmatan pula, pembekal perkhidmatan dengan nilai perkhidmatan bercukai yang disediakan melebihi nilai ambang RM500,000. Tu. Okey, setahun dan pembekal perkhidmatan penyediaan makanan dan minuman. Ini yang tadi yang tepi jalan tu kan. Dengan nilai perkhidmatan bercukai yang disediakan melebihi nilai ambang 1.5 juta setahun. Jadi pendapatan makcik-makcik, pakcik tepi jalan tu tidaklah sehingga 1.5 juta setahun. Jadi mereka tak boleh nak cah kita cukai perkhidmatan. Okey, macam hotel dia kira pembekal perkhidmatan dengan nilai perkhidmatan bercukai, nilai ambang dia RM500,000 setahun. So hotel adalah dia punya cukai perkhidmatan, TMB pun ada cukai perkhidmatan sebab dia melebihi RM500,000 setahun. Ini bagi company-company besar lah. Okey, maksudnya setiap tahun tu dia punya kena cukai tu melebihi 500. So dia layak untuk charge kita perkhidmatan. 6% perkhidmatan tu. Macam tu. Bukannya sebarang-sebarang dia boleh charge kita ni. Okey, pembekal apa semua tak. Dia kena ada syarat dia tertentu. Boleh ya? Seperti yang tanya tadi tu, kalau lari daripada cukai. Cukai ni kalau macam SST ni dikutip oleh pihak yang mengutipnya Custom Diraja Malaysia. Ni pengelakan cukai ni.
sengaja mengelak cukai atau membantu orang lain mengelak cukai. Ada hukuman dekat situ. Kesalahan kali pertama boleh didenda 10 kali ganda hingga 20 kali ganda. Macam tu. Kesalahan kedua boleh didenda 20 kali ganda hingga 40 kali ganda. Kesalahan kedua. Berat amount cukai yang dielakkan tidak dapat ditentukan. Dia hilangkan ketah-ketah apa semua tu. Jadi kita tak boleh nak kira berapa sebenarnya amount cukai yang dia elakkan tu. Jadi ini boleh didenda RM50,000 hingga RM500,000 atau dipenjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya sekali kena. Itu. Okey, pihak yang membantu dalam penyediaan penyata cukai yang kurang benar. Dia kena cukai, jadi dia minta orang buat audit. Auditor lah kebiasaannya macam ni, dia pula tolong pula buang sana buang sini. Jadi boleh kena denda RM2,000 hingga RM20,000 atau penjara tak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Denda kepada auditor tu lah? Iya, denda kepada auditor tu sebab dia bersubahat. Sebab tulis sini pihak yang membantu, dia yang kena denda. Okey. Tapi yang suruh buat tu pun kena juga. Okey, suruh buat tu kena juga. Dia ni sengaja mengelak cukai ni. Okey, dengan dia suruh orang buat. Okey. Kemudian atau mana-mana akta yang terlibat lah. Okey, ni secara aktanya lah. Boleh ya? Boleh cikgu, faham. Okey, alhamdulillah. Ni lebih kepada pembacaan. Yang awal-awal ni lebih kepada pembacaan. Okey, kita dah selesai. Topik ni kalau ikutkannya dah selesai. Okey. Jadi lebih kepada nanti bila kita berkesempatan jumpa atau masih lagi PTPR, kita buat ulang kaji lagi dengan soalan-soalan. Cuma target saya buat masa sekarang nak habiskan silibus tu dulu. Kita ada lagi satu topik iaitu topik yang terakhir, bab 8, pemodelan matematik. Pun sama, itu lebih pada pembacaan. Lebih kepada pembacaan dan saya pun tak tekankan sangat benda yang belakang tu. Okey. Yang bahagian macam ni mungkin saya tekankan. Kita tengoklah macam mana nanti. Okey. So nanti awak buatlah latihan yang nanti saya share di muka surat akhir tu ada latihan. So nanti awak buat. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Saya ambil kehadiran dulu kejap. Okey, dah ambil kehadiran. Kita ada 15 orang, 14 orang yang ada. Okey, alhamdulillah. So kalau tiada soalan lain, kita berhenti dulu hari ini. Kita jumpa semula minggu depan insya-Allah. Hari Selasa tak jumpa sebab hari kebangsaan. Hari Rabu minggu depan lah. Okey. So jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum dan terima kasih sebab sudi masuk kelas saya. Waalaikumsalam cikgu. Okey. Sama-sama. Sama-sama.